Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Jun 2021 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Tiada isu pembentukan kerajaan baru dibangkitkan dalam pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pagi ini. Perkara itu dijelaskan oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim selepas keluar dari Istana Negara. Jadi Datuk Seri Tuan Puan dia menyebut tak pasal mungkin akan dapat pembentukan kerajaan baru ke? Itu soal yang tidak berbangkit sekarang. Menurut pengerusi Pakatan Harapan itu, antara yang dibincangkan adalah beberapa isu berbangkit termasuk memohon agar proklamasi darurat tidak dilanjutkan. Kita tengok semua langkah yang boleh dilakukan tidak memerlukan darurat. Jadi kita merayu kepada tuanku supaya menghalang penerusan ini sedaya upaya, walaupun tuanku tepat mengatakan bahawa patuh kepada semangat Raja berperlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri. Anwar merupakan pemimpin politik kedua yang menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini. Terdahulu Sultan Abdullah menerima menghadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat mingguan pra-kabinet pagi tadi. Baik, selain Anwar, dua lagi pemimpin pembangkang turut hadir menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini. Antara yang hadir ialah Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan juga Presiden Amanah Muhammad Sabu. Kenaikan tentang ekonomi dan juga tentang COVID serta perlunya rakyat susah diberikan bantuan termasuk di kawasan Berbangkang, di mana kita harap itu kerajaan mereka peruntukkan juga di kawasan Berbangkang. Ini untuk semua yang miskin dan yang susah. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata dia membangkitkan keperluan Parlimen dibuka walaupun darurat sedang berjalan. Saya minta supaya Parlimen dibuka semula, boleh bersidang seperti di UK. Tengah-tengah pandemik paling teruk, sidang Parlimen lagi kerap. Kerana rakyat nak tahu apa program kerajaan untuk mengatasi COVID-19 ini. Tidak seperti kita, COVID teruk, Parlimen tutup. Beberapa lagi pemimpin politik dijadual menghadap Agong minggu ini, antaranya pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Kita ke berita yang seterusnya. Bekas pengerusi Prasarana Malaysia Berhad Tajuddin Abdul Rahman bakal dikompaun RM1,500 oleh pihak berkuasa. Ini susulan kesalahan beliau tidak memakai pelitup muka ketika mengadakan sidang media bulan lalu. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Dang Wangi Muhammad Zainal Abdullah berkata, kompaun tersebut dikeluarkan selepas Tajuddin didapati bersalah mengikut Akta 342. 25 Mei lalu, Tajuddin mengadakan sidang media untuk menjelaskan keadaan mengenai kemalangan dua tren LRT berhampiran stesen KLCC di Kuala Lumpur. Pada sidang media itu, Tajuddin hanya memakai pelindung muka tanpa memakai pelitup separuh muka. Tajuddin kemudian dipanggil memberi keterangan susulan laporan polis yang dibuat Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan tiada yang terkecuali daripada dikenakan tindakan jika terbukti melanggar SOP PKP. Ini termasuklah anaknya sendiri, Gaddafi Ismail Sabri, atau lebih dikenali sebagai Daffy. Kenyataan menteri itu dibuat ketika anaknya Daffy terlibat dalam program realiti nyanyian yang menampilkan juri-juri di kalangan selebriti. Program All Together Now Malaysia itu dikritik selepas melibatkan seramai 50 juri yang berada di lokasi sama dan tidak memakai pelitup muka. Sesetengah pihak mempertikaikan larangan MKN ke atas SOP solat berjemaah dengan menghadkan kehadiran hanya kepada sebilangan kecil sahaja. Sementara itu, Astro mengambil keputusan untuk menggantung program tersebut sementara menunggu siasatan selesai. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood.
These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang seterusnya. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mencatatkan rekod vaksinasi harian tertinggi semalam dengan pemberian 151,309 dos sejak dilaksanakan Februari lalu. Perkara itu diumumkan Menteri Penyelarasnya hari ini, Khairi Jamaluddin. The challenge for us is to make sure that we can do this consistently. It's not good enough that we do this on one day and then drop to below 150,000. We're working very hard to ensure that once we hit a certain number, we can maintain that number. And there are various things that we are looking at to ensure that there is consistency as well as there is an increase in the number of daily doses. Katanya negara berhasrat dapat memvaksinasi sekurang-kurangnya 200,000 individu setiap hari mulai bulan depan dan meningkat menjadi 300,000 individu menjelang Ogos. Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Saifuddin Nasution menegaskan kenaikan harga minyak masak sehingga 100% berbanding Disember 2019 adalah tidak munasabah. Dalam satu kenyataan, bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna itu memberikan cadangan kepada kerajaan untuk menangani kenaikan harga minyak masak. Antaranya dia mencadangkan pelaksanaan harga 2 peringkat untuk minyak sawit mentah yang akan dieksport dan untuk pasaran tempatan. Selain itu, beliau mencadangkan pemberian subsidi untuk semua bekalan minyak masak dalam negara atau melaksanakannya secara one-off. Semalam, Menteri KPDN HEP, Khairuddin Aman Razali mempertahankan kenaikan harga minyak masak susulan kenaikan harga minyak sawit mentah di pasaran dunia. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nosha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.